Okay, so kita okay. So hari tu kita belajar tentang macam mana terhasil daya kan. Macam mana kalau kita ni daya terhasil bila ada apa? Bila ada firstly mesti ada apa? Daya boleh terhasil jika ada medan magnet. Lepas tu mesti ada apa? Dan juga mesti ada arus. Okay, ada medan magnet, ada arus, barulah terhasil daya. Okay, terhasil daya. So, macam mana nak tahu arah daya? Kita guna pakai apa? Pakai apa? Aturan apa? Tangan kiri Fleming. Ya, kita akan guna tangan kiri Fleming. Ni Fleming ni kena betul ejaan dia. Dalam periksa kau jawab Fleming dia, spelling dia salah, salah. Sebab nama orang nama orang kena betul lah. Dia Fleming. M1 bukannya double M. Okay. So ejaan dia kena make sure betul. Okay. Jadi, bila sekarang ni daya ni pula, kita boleh hasilkan daya ni sama ada daya tu nak boleh jadi kuat, boleh jadi kuat dan juga boleh jadi lemah. Daya, kekuatan daya ni, dia boleh jadi kuat dan dia juga boleh jadi lemah. Okay, so macam mana nak hasilkan daya yang kuat? Okay, ada cara nak hasilkan daya yang kuat. Cik tak bagi nota kat situ. Tak apalah. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan daya. Kamu salin kat sini sekejap. Okay. Salin kat okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan daya. Okay, salah satu faktornya adalah medan magnet mesti kuat, okay? Kekuatan medan magnet mesti tinggi. Kekuatan medan magnet mesti tinggi. Macam mana nak hasilkan medan magnet yang kekuatan dia tinggi? Macam mana nak hasilkan medan magnet yang lebih kuat? Dengan menggunakan magnet yang bentuk dia macam ni. Bentuk melengkung ni. Nampak bentuk melengkung? Dia kan magnet ni ada yang bentuk dia melengkung, ada yang tak melengkung. Kalau macam ni kan, kalau macam ni permukaan dia tak melengkung. Dia macam straight je. Yang ni straight. Ada juga magnet yang bentuk melengkung. Kalau melengkung ni, dia punya kekuatan medan magnet dia lebih kuat. Okay, sebab apa? Okay, contohlah kalau cikgu buat magnet yang straight je, yang tak melengkung kan. Okay, ni north, yang ni south. Okay, medan magnet dia north to south ke south to north? Respon. North to south. North to south. Okay, so dia macam ni kan. Dia straight macam ni je. Ni kalau magnet yang permukaan dia tak melengkung lah. Tapi kalau magnet yang melengkung, dia macam ni, melengkung dia. Permukaan dia melengkung macam ni. Ini north, yang ni south. Dia punya arah medan magnet north to south juga. Cuma dia punya line je kan. Macam ni tau. Dia macam ni. Ya Allah, terlepas pula. Okay, dia macam ni. Dia macam ni. Faham tak? Sekejap. Dia north to south tapi dia punya medan magnet ni macam ni. Ni kita panggil apa ni? Kita panggil dia. Sekejap. Kalau macam ni kita panggil dia medan magnet jejarian. Nama dia special sikit. Medan magnet jejarian. So kan bila medan magnet jejarian, dia punya kekuatan medan magnet dia lebih kuat.
Kekuatan medan magnet lebih kuat. Sebab itulah kalau nak buat medan magnet lebih kuat. Okay, sebab itulah kalau kita nak buat motor ni, motor gegelung ni kan. Ni gegelung motor. Inilah motor gegelung dia akan berpusing. Kita akan pakai magnet yang ni permukaan dia melengkung. Sebab kita nak medan magnet yang lebih kuat. Sebab bila melengkung dia akan menghasilkan medan magnet jejarian. Jadi medan magnet dia lebih kuat. Faham ke? Faham. So bila medan magnet dia lebih kuat, jadi daya yang terhasil pun apa? Daya yang terhasil pun lebih kuat. So kan nanti kamu akan nampaklah pergerakan dia lebih laju. Daya dia lebih kuat. So dia lebih laju lah dia bergerak. Okey. Cikgu tak ajar lagi kan pasal putaran gegelung ni. Nanti cikgu ajar lah Okey. Nombor 2, selain daripada nak ni kekuatan medan magnet ni lebih kuat, lagi satu faktor ni, kamu nak tinggikan dia punya daya, nak bagi daya dia lebih kuat, kamu tambahkan ni, menambahkan gunakan arus yang lebih tinggi. Okey, maksudnya faktor yang mempengaruhi kekuatan daya adalah satu, kekuatan medan magnet dia tinggi. Lagi satu apa? Arus lebih tinggi. Guna arus yang lebih tinggi. Arus yang lebih banyak lah. Okay, supaya daya dia lebih kuat. Okay, arus yang lebih tinggi tu faktor yang kedua. Lagi apa lagi? Ni panjang. Panjang konduktor yang menambah panjang konduktor yang lebih panjang ni kuantiti. Okey, kejap. Nak buat ayat je. Yang tadi tu menambahkan arus kan? Yang ni menambahkan arus. Menambahkan arus supaya lebih tinggi. Lagi satu ni menambahkan panjang. Menambahkan panjang konduktor. Okey. So semakin tinggi panjang konduktor. Okey, contohnya macam konduktor yang rod kuprum tu, yang kita buat eksperimen yang rod kuprum tu kan. Ini. Contohlah yang ni rod kuprum yang hijau ni. Semakin besar ataupun tinggi dia punya panjang rod kuprum dia, semakin tinggi daya yang dapat dihasilkan. Itu pun salah satu faktor juga. Okay, so menambahkan panjang konduktor. Okay, next. Faktor yang last ni, apa ni? Arah konduktor. Okay. Arah konduktor relatif. Arah konduktor relatif pada medan magnet. Okay, apa maksud dia? Arah konduktor ni dia mesti relatif pada medan magnet. Maksudnya kan dia mesti 90 darjah. Dia mesti 90 darjah. Okay, maksudnya kan konduktor dan medan magnet mesti 90 darjah. Barulah terhasil daya. Okey. Faham tak ni? Contohnya kan. Okey, apa maksud arah konduktor relatif pada medan magnet iaitu mesti pada 90 darjah. Kalaulah konduktor dan medan magnet tu selawi, medan magnet, kalau konduktor dan medan magnet dia selawi,
dia tak 90 darjah, tak terhasil daya tak terhasil daya. So kalau nak hasilkan daya, konduktor dengan medan magnet mesti 90 darjah barulah terhasil daya. Tu yang kita panggil arah konduktor, dia relatif pada medan magnet iaitu 90 darjah. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Respon tak faham Faham ke tak? Faham. Okey, sekejap. Cikgu ni sekejap Kalau cikgu buka video kalau macam ni kan, korang nampak kan? Sekejap nampak kan? Nampak tak cikgu? Nampak. Okey. Apa maksud tadi kan yang arah konduktor tu mesti relatif dengan medan magnet mesti 90 darjah. Maksudnya kan macam tadi, contohlah. Mana rod kupung tadi? Baik, hilang dah rod kupung. Contohlah yang ni kan. Kita nak tahu arah daya, kita tembak setan dulu kan. Setan kat mana? Kat atas kan. So kan kamu tembak setan kat atas. Kan tembak setan. Lepas tu arus dalam konduktor tau. Tengok arus dalam konduktor kan dia ke sana kan. Ke sana. So nampak tak? Arus dalam konduktor dengan medan magnet 90 darjah tak? 90 darjah. Itulah kita panggil, itu yang kita panggil tadi konduktor. Okey, konduktor, arus dalam konduktor mesti relatif dengan medan magnet. Okey, 90 darjah barulah terhasil daya. Okey, faham? Faham. Kalau lah arus dalam konduktor ni dia selawi dengan medan magnet, contohlah dalam medan magnet tu ke atas kan. Medan magnet tu ke atas, contoh tembak setan kan, medan magnet dia ke atas. Lepas tu kamu tengok arus dalam konduktor pun ke atas juga. Macam ni macam ni. Dia dah jadi macam ni selawi dah. Dah jadi selawi. So kalau selawi macam ni, macam tangan kiri Fleming tak ni kalau macam ni, kalau dia selawi. Apa ni? Arus dengan medan magnet. Kalau dia selawi kan. Jadi ada tak rupa macam tangan kiri Fleming? Tak ada kan? So, kalau selawi macam ni, daya tak terhasil. Okay? Daya hanya terhasil kalau medan magnet dengan arus dalam konduktor ni 90 darjah. Tapi kalau dua-dua jari ni selawi, okay, medan magnet dengan arus dalam konduktor tu selawi macam ni kan, selawi, tak terhasil daya tak terhasil daya. So ni bukan tangan kiri Fleming dah. Okay, tangan kiri Fleming dia mesti 90 darjah. Okay, semua sama ni. Medan magnet 90 darjah dengan apa ni? Arus dalam konduktor. Barulah terhasil daya. Okay, mesti 90 darjah. Itulah maksud cikgu. Maksud cikgu apa tadi? Mana nota tadi? Ni lah maksud cikgu nota dia. Mana lah? Ni lah maksud cikgu yang konduktor dengan medan magnet. Konduktor tu maksudnya arus dalam konduktor lah mesti 90 darjah. Okay. Arus dalam konduktor tu. Mesti 90 darjah. Dengan medan magnet barulah terhasil daya. Okey. Tadi cikgu buka kamera, kau nampak cikgu? Nampak tak? Nampak. Ya, nampak. Okey. Kalau cikgu tutup macam ni, kau nampak? Ni cikgu tutup mana ke? Kau macam ni? Nampak cikgu? Nampak. Nampak juga. Apa dia sebab cikgu tak off kamera, patutlah. Dah. Okey. So kita tengok ni motor ni. Okey, so motor ni dibuat daripada apa ni? Okey, motor ni dia ada gegelung. Okey. Dia ada gegelung macam ni lah motor ni, dia ada gegelung. Lepas tu dia ada nama pun motor arus terus ringkas. AT tu arus terus. So dia pakai bateri lah. Bateri yang hasilkan arus terus mestilah bateri. Okay, bateri. Jadi kat sini kita ada gegelung. Lepas tu kita ada bateri untuk hasilkan arus terus. Lepas tu kita ada commutator.
Okay, apa fungsi commutator lah kan kita cikgu explain lah fungsi dia. Lepas tu kita ada berus karbon dan dia guna magnet. Kamu tengok magnet ni bentuk apa? Permukaan dia apa macam ni? Permukaan dia Melengkung. Melengkung. melengkung sebab dia nak hasilkan medan magnet yang lebih kuat lebih kuat. Sebab itulah dia pakai magnet permukaan yang melengkung. Sebab bila melengkung dia punya medan magnet dia jejarian. Jadi akan menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. So kalau kamu nak explain dalam soalan, cakaplah menghasilkan medan magnet jejarian. Jadi medan magnet lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Kamu tengoklah bila jejarian, nampak tak dia punya medan-medan dia macam terfokus. Dia terfokus kat sini kan. So dia macam lebih kuat lah medan magnet dia. Macam itulah Okey. Kita tengok apa jadi pada gegelung ni. Dia sama jugalah. Dia punya nak tahu dia akan sebenarnya dia akan berpusing tau. Okey, dia akan berpusing. Okey, macam nak tahu dia berpusing? Kita kena pakai tangan kiri Fleming. Ni cikgu kena buka kamera pula lah ni. Sekejap cikgu buka kamera. Mana pula? Tak keluar lah muka cikgu. Keluar lah. Okey. So kita pakai tangan kiri Fleming. Okay, kita tengok yang ni dulu tau. Gegelung yang bahagian kanan ni. Fokus pada kat sini yang bahagian kanan ni. Okey, kita nak tengok dia gerak mana gegelung yang ni. Dia pergi atas ke dia pergi bawah. Okey, memula tembak setan. Tembaklah macam ni. Kan? Dah. Lepas dah tembak setan, lepas tu arus. Arus kan daripada terminal positif pergi ke terminal negatif kan? Sebab tu arah arus dia macam ni. Sekejap. Sebab tu arah arus dia kalau kat gegelung ni dia pergi sana, dia pergi sana. Kalau gegelung yang belah kiri dia pergi yang kali biru ni lah, nampak kan? Okey, so tembak setan, arus dia sana. Bila arus sana, ibu jari tunjuk mana? Ibu jari tunjuk bawah ke atas? Respon. Bawah. Setan. Lepas tu arus sana, ni ibu jari tunjuk bawah. So kan gegelung ni dia akan pergi bawah. Okay, dia pergi bawah. So daya dia ke bawah. Boleh? Faham tak? Korang buat tak ni? Faham. Faham kan? Bila cikgu tunjuk sini, kamera ni tunjuk kat sana kan? Ni macam song-song sisi. Korang pakai tangan kamu lah pakai tangan kamu lah buat. Pakai tangan kiri Okay. Next. Yang ni pula. Buat gegelung yang ni lah. Okay. So tembak setan. Lepas tu arus dia menghadap kamu kan. So bila menghadap kamu, ibu jari tunjuk mana? Atas. Ibu jari tunjuk atas Ibu jari tunjuk atas. Jadi gegelung ni dia akan pusing. Yang ni dia naik atas. Gegelung yang ni dia turun bawah. Jadi kan dia akan pusing macam mana? Dia akan pusing. Dia pusing lah. Kan ni naik atas, ni turun bawah. So dia akan pusing macam ni. Faham tak? Boleh? Boleh. Okay. So kat sini dia pakai, perasan tak kat sini ada berus karbon. Ni berus karbon kat sini kan. Ni berus karbon. Kenapa berus tu dia buat daripada karbon? Kenapa berus dia kena buat daripada karbon sebab apa? Respon. Alihkan elektrik. Sebab nak kondaksi elektrik. Sebab tu dia guna berus yang dibuat daripada karbon sebab nak bagi arus tu dapat mengalir kan kondaksi elektrik. So dia arus tu boleh mengalir. Okey, motor ni, motor arus terus ada yang pakai berus karbon, ada yang tak ada berus karbon langsung. Okey, sebenarnya tak nak pakai berus karbon pun boleh. Apa beza dia? Dalam buku teks ada. Korang ada baca tak buku teks? Apa beza motor arus terus yang ada berus karbon dengan yang tak ada berus karbon? Kalau yang ada berus karbon, dia punya motor dia bunyi dia bising. Okey? Kalau yang tak ada,
dia tak ada bunyi lah. Kalau bunyi bising tu masuk, kalau motor tu berpusing dia ada bunyi bising, dia maksudnya dia ada berus karbon. Boleh? Faham? Faham. Selalunya kat mana nak nampak motor ni yang berpusing-pusing ni? Contoh dalam apa? Dia pusing-pusing macam ni kan, dia pusing-pusing. Dalam apa? Contoh. Kat mana kamu boleh nampak? Jangan cuba tunjuk video. Sebenarnya video ni macam ni. Cuba tutuplah kamera ni. Okey, dia punya video dia adalah, okay, kamu tengok ni sekejap. Sebenarnya macam ni gegelur tu kan dia akan berpusing. Okey, inilah kita panggil motor. Gegelur dia berpusing, okey. DC motor. Okey, kat mana kita boleh jumpa DC motor ni? Yang boleh berpusing macam ni. Kat mana? Respon. Kipas. Ya, betul, dalam kipas. Okey, dalam kipas. Selain daripada kipas, apa lagi yang berpusing? Dia boleh pusing satu hala kan? Dalam mana lagi? Selain daripada kipas. Ada idea? Kipas, okay, kipas ada motor, okay, dia berpusing. Tapi pasal tak kipas kadang-kadang dia ada macam bunyi bising kan? Dia punya motor dia nak macam ada bunyi, ada tak macam korang macam dengar ada bunyi bising sikit? Ada. Kan? So nampaknya dia pakai motor yang ada berus karbon sebab tu dia macam ada bunyi bising. Okay. Okay, blender. Ya, blender. Blender pun ada motor. Ya, betul, blender. Kan dia pusing kan. Okay, apa lagi? Contoh lain selain daripada kipas dengan blender? Mixer boleh ke cikgu? Oh, mixer. Mixer pun boleh. Mixer pun dia berpusing juga kan. Berpusing satu hala. So kan dia ada motor tau dalam tu. Dalam motor tu itulah dia ada ni gegelung, okay. Dia ada medan magnet macam ni, yang melengkung macam ni. Okay. So itulah motor, okay. Dalam washing machine pun ada kan. Washing machine apa? Mesin basuh kan. Dia pusing kan satu hala. Pun dia pakai motor juga. Okay. Jadi kita akan belajar tu lah prinsip motor arus terus. Okay, kita tengoklah macam mana dia pusing. Dia pakai ni lah tangan kiri Fleming nak tahu daya dia. Okay, kita tengok first step. Okay, ni lah ni first step dia. Okay. Yang tadi tu lah yang mana. Okay, kamu fokus yang kat sini Kita ada gegelung A, B, C, D. Okay, kamu tengok yang CD dulu Tengok CD dulu ni, yang CD. So, cikgu buka kamera lagi lah. Alamak, dia belah sana tu tak nampak. Oh, boleh alih benda ni. Kau cikgu buka kamera, kau nampak ke handout ni? Nampak. Kau nampak dia tak cover Okay. Okay, so kan kamu pakailah tangan kamu Jangan tengok cikgu tau sebab cikgu punya kamera dia songsang sisi pelik betul. Pak cikgu tunjuk kat sana. Okay. Kamera tembak setan. Lepas tu arus dia ni terminal positif kan. Ni terminal negatif. So arus dia tengok yang CD arus dia ke sana. So daya dia ke bawah. Ini daya dia ke bawah. Okay, tengok yang ni pula. Yang AB pula. AB tembak setan. Arus dia menghadla ke diri kita sendiri kan. So daya dia ke atas. Jadi AB tu akan ke atas, CD akan ke bawah. So dia akan jadi macam ni betul tak? Kan AB ke atas, CD ke bawah. Okay, sekarang ni kan cuba tengok dalam gambar rajah ni. Apa jadi pada commutator? Ni kita panggil dia commutator commutator. Tengok apa jadi. Dia terpisah kan. Dia terpisah. Boleh ke arus mengalir kat sini? Nampak dia terpisah kat sini? Boleh ke arus mengalir? Tak boleh.
Tak boleh kan sebab dia macam terpisah kan. Bila gegelung tu dalam keadaan yang keadaan yang macam ni kan. Dalam mana kamera? Dalam keadaan macam ni, commutator tu dia akan terpisah jadi arus tak boleh mengalir. Okey, bila arus tak boleh mengalir, tak adalah daya terhasil, betul tak? Sebab tak ada arus. Betul tak? Betul. Betul. Tak ada arus, daya tak boleh terhasil lah. Okey, tapi tak apa. Kita ada ni konsep yang masa belajar masa form 4. Ingat tak konsep ni? Konsep inersia. Ingat? Ingat. Okey, apa maksud inersia? Inersia dia apa? Kebolehan benda untuk kekal dalam kehidupan. Dia akan mengekalkan kan? Dia akan mengekalkan keadaan dia kan? Keadaan dia sama ada dalam keadaan apa? Dalam keadaan gerakan, mengekalkan keadaan dalam gerakan ataupun dalam keadaan dia stay. Okey, so inersia mengekalkan keadaan sama ada di dalam keadaan gerakan ataupun statik. Okey, mengekalkan keadaan dalam gerakan ataupun dia statik. So tadi gegelung tu dia tengah berpusing kan, dia tengah bergerak. Okey. So sekarang ni sekejap. Cikgu punya ni. Okey. So sekarang ni bila dia korang nampak sekejap Okey. So bila gegelung tu berpusing, maksudnya dalam keadaan gerakan lah. Okey, sekarang ni arus tak ada. Bila arus tak ada, sepatutnya dia berhenti. Tapi dia tak berhenti sebab dia ada inersia. Inersia tu akan mengekalkan keadaan gerakan dia. Jadi bila sepatutnya dia berhenti tapi dia tak berhenti. Dia akan terus berpusing juga. Okey. So bila dia terus berpusing juga, jadi dapatlah berpusing macam ni. Okey. Tadi apa? Tadi belah sini AB kan? Tadi kat sini AB belah kiri. So bila dah berpusing, so AB tu kat mana? AB dah jadi kat belah kanan dah. So dapatlah dia berpusing. Faham tak benda ni? Respon. Faham. So kalau soalan tanya kenapa gegelung ni boleh berpusing walaupun komutator ni dah terpisahan, dah tak ada arus. Sebab apa? Sebab nak jawab apa? Respon. Ada inersia. Ya, sebab inersia yang akan mengekalkan keadaan ni yang dalam gerakan kan. So dia akan terus dapat berpusing. Jadilah balik macam ni. Okay. Dia akan berpusing. So sekarang ni AB pula yang belah kanan, CD pula yang belah kiri. Okey, kalau soalan tanya pula apa fungsi commutator ni? Apa fungsi commutator? Nak jawab apa? Okey, kalau soalan tanya apa fungsi commutator? Sekejap. Okey, kalau soalan tanya kan apa fungsi commutator? Kamu jawablah. Commutator ni fungsi dia adalah menghasilkan arus baru setiap kali gegelung berpusing. Setiap kali gegelung berpusing. Itulah fungsi commutator. Okay? Menghasilkan arus baru setiap kali gegelung berpusing. Okay, maksud dia macam ni. Tadi asalnya apa? Okay, kamu tengok gegelung yang belah ni, yang CD ni. Okay, yang CD ni arus dia ke sana kan, ke sana, ke depan. Yang BC pula ke belakang kan, ke belakang. So bila dia dah berpusing 360 darjah kan, bila dah pusing. So apa jadi pada gegelung yang BA ni? Tadi BA dia menghala ke belakang. So bila dah berpusing, apa jadi pada gegelung BA? Dia menghala ke depan pula. Betul tak? Yang tadi yang gegelung CD tadi tu, masa sebelum berpusing dia menghala ke depan. Bila dah pusing 360 darjah, dia apa? 360 darjah ke? 360 darjah ke? Taklah, dia pusing berapa ni? 180 darjah kan?
Kalau 360 darjah dia kembali ke keadaan asal, betul tak? Ni dia pusing dia pusing 180 darjah. Okey. So bila CD ni bila dia dah berpusing, arus dia asalnya apa? Asal dia ke sana, ke depan. So bila dah berpusing, arus dia ke belakang pula. Ke belakang pula, ke sini pula. Sebab tu kita kata commutator fungsi dia adalah menghasilkan arus baru setiap kali gegelung berpusing. Okey. Boleh? Faham ke? Boleh. Faham. Faham. Okey, faham. So kat sini kamu kena tahu fungsi commutator dan kamu kena tahu kenapa guna magnet yang permukaan melengkung. Okey. Lepas tu nak tahu arah daya, pakailah tangan kiri Fleming. And then kalau soalan tanya kenapa gegelung ni masih boleh berpusing walaupun kat sini arus dia tak boleh nak mengalir, cakap sebab ini inisial. Okey. So kat mana boleh jumpa motor arus terus ni? Jawablah. Dalam kipas ke, dalam blender ke. Okey. Faham? Faham. Faham. Okey, soalan cikgu Kalau lah misalnya dia punya, sekejap. Macam cikgu buat ni Sekejap Okey, cikgu buka balik video. Macam cikgu tak keluar pula muka cikgu. Keluar tak? Wah. Keluar kat sini pula. Suka hati dia keluar kat mana. Macam nak keluar dekat. Hantarlah keluar macam mana pun. Okey. Bayangkan kalau lah gegelung ni dia punya arah daya dia ke ni. Astagfirullahaladzim. Okey ni. Jangan cuba baca bentuk ni. Okey, bayangkanlah gegelung ni daya dia dua-dua ke atas. Gegelung ni daya dia ke atas, yang ni pun daya ke atas. Agak-agak apa jadi dengan gegelung? Boleh berpusing tak? Kalau Tak boleh. tak dia akan jadi macam macam ni, betul tak? Dia tak boleh nak pusing, dia tak boleh nak pusing macam ni tak boleh. Dia akan start macam tu. So kalau kamu tengok kipas kamu tu, dia macam tak pusing dia start macam tu. Dia macam ni. Tu maksudnya apa? Motor dia dah rosak lah. Okay. Dia ada something wrong lah dengan arus dalam gegelung. Okay. Faham tak maksud cikgu? Boleh? Boleh. Okay. Dah lagi apa lagi? Okay, kita dah habis dah. Pasal motor arus terus. Okay, ni kamu potong cancel. So kita nak belajar ni pula. Arus arohan. Arohan elektromagnet kan? Arus arohan. Okay, apa benda arus arohan ni? Okay, kamu tengok kita boleh